Solat duha. Duha adalah waktu yang tercatat di dalam Al-Quran. Istimewanya waktu ini sehinggakan Allah bersumpah dengannya di dalam surah Ad-Duha. Demi waktu duha. Pernahkah kita terfikir kenapa Allah bersumpah dengan waktu duha? Kenapa tidak dengan waktu-waktu yang lain? Iman Ar-Razi berkata, andai Allah bersumpah dengan sesuatu, maka ia menunjukkan perkara itu adalah sangat penting. Duha bermaksud pagi hari atau panas sinar hari. Waktu inilah manusia-manusia semua berkejar-kejaran keluar untuk mencari rezeki. Namun, di sebalik waktu ini, Allah sebenarnya menyarang untuk meninggalkan kejaran-kejaran itu dan menunaikan solat sunat duha. Waktunya adalah dari matahari naik tinggi sehinggalah tergelincirnya matahari, yakni masuk waktu zuhur. Solat sunat duha adalah solat bagi orang-orang yang mahu kembali. Kembali ke mana? Rasulullah SAW pernah bersabda yang bermaksud solat duha itu adalah solatun awabin, solat orang yang kembali kepada Allah setelah orang mulai lupa dan sibuk bekerja, iaitu pada waktu anak-anak unta mula bangun kerana mulai panas tempat pembaringannya. Hadis riwayat Muslim. Ya, solat duha itu adalah solat orang yang mahu kembali kepada Allah. Maka kerana itulah terlalu banyak fadilat solat duha yang disebut sendiri oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Berikut adalah antara hadis yang hadiah-hadiah yang dijanjikan Allah kepada sesiapa yang jatuh cinta dengan solat duha. Pertama sekali, dicukupkan rezeki. Allah Subhanahu Wa Taala menjamin rezeki yang cukup kepada hamba-Nya yang mempunyai waktu untuk solat duha. Diriwayatkan daripada Nuaim bin Hamar bahawa ia berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, wahai anak Adam, janganlah kamu berasa lemah untuk beribadat kepadaku dengan cara mengerjakan solat 4 rakaat di awal waktu siangmu. Nescaya akan kucukupkan untukmu di akhir harimu. Hadis riwayat Abu Dawud. Yang kedua, rumah di syurga. Rasulullah SAW memberi motivasi kepada orang yang rajin memperuntukkan sedikit waktu paginya untuk solat duha dengan sabda baginda, barang siapa yang solat duha sebanyak 4 rakaat dan 4 rakaat sebelumnya, maka ia akan dibangunkan sebuah rumah di syurga. Yang ketiga, nilai seperti bersedekah. Sesungguhnya di dalam badan kita ini terdapat 360 sendi pinjaman Allah, dan sendi inilah yang membolehkan kita bekerja dan menjalani kehidupan. Maka sendi-sendi ini ada hak-haknya yang perlu kita lansaikan. Dari Abu Darda dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, di setiap pagi ada kewajiban sedekah ke atas setiap sendi dari salah seorang kalian. Setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, amar ma'ruf nahi munkar adalah sedekah, dan dapat memadai untuk semua itu 2 rakaat yang dilakukan pada waktu duha. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, diampunkan dosa terdahulu. Sesungguhnya Allah amat merindu pada hamba-Nya yang ingin menyucikan dosa. Sebanyak mana dosa yang kita lakukan, pintu keampunan Allah tidak pernah tertutup. Solat sunat duha adalah antara pintu ampunan yang disediakan Allah. Rasulullah SAW berkongsi kelebihan solat sunat duha yang kita lakukan dalam sabdanya. Barang siapa yang menjaga sembahyang duha, nescaya diampuni Allah baginya akan segala dosanya, walaupun seperti buih di lautan. Hadis riwayat Ibnu Majah dan At-Tirmizi.
Yang kelima, memperoleh keuntungan besar, atau dalam bahasa Arabnya disebut ghanimah. Dikisahkan bahawa Rasulullah SAW mengutus tentera Islam berperang melawan musuh Allah. Dengan izin Allah, tentera Islam menang dan mendapat harta rampasan yang banyak. Orang ramai bercerita sikatan peperangan itu dan banyak harta rampasan perang yang diperoleh. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan bahawa ada yang lebih utama dan lebih mudah memperoleh kemenangan dan harta rampasan yang banyak itu, iaitu solat sunat duha. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berwuduk kemudian masuk ke dalam masjid untuk melakukan solat sunat duha, dialah yang paling banyak tujuannya, tempat perangnya, lebih banyak ghanimahnya dan lebih cepat kembali. Sahih Al-Targhib. Dan yang keenam, mendapat pahala umrah. Rugi kalau kita tidak mahu lagi kerjakan solat sunat duha, jika secara terang-terangan Allah menganugerahkan pahala umrah melaluinya. Daripada Abu Umaymah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan bersuci untuk melaksanakan solat wajib, maka pahalanya seperti seorang yang melaksanakan haji. Barang siapa yang keluar untuk melaksanakan solat duha, maka pahalanya seperti orang yang melaksanakan umrah. Sahih Al-Targhib. Selepas usai solat duha, janganlah kita terlalu ataupun berlalu pergi. Duduk sebentar dan bacalah dengan doa ini. Ya Allah, bahawasanya waktu duha itu waktu duhamu, kecantikan itu kecantikanmu, keindahan itu keindahanmu, kekuatan itu kekuatanmu, kekuasaan itu kekuasaanmu, dan perlindungan itu perlindunganmu. Ya Allah, jika rezekiku masih di langit, turunkanlah, dan jika ada di bumi, keluarkanlah. Jika suka, mudahkanlah. Jika haram, sucikanlah. Jika masih jauh, dekatkanlah. Berkat waktu duha, keagungan, keindahan, kekuatan dan kekuasaan, limpahkan kepadaku segala yang telah limpahkan kepada hamba-Mu. Sekian, terima kasih.